Bab nazar mencampakkan seseorang hamba itu kepada takdir. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Umar, beliau berkata Nabi SAW melarang dari bernazar. Beliau berkata sesungguhnya nazar tidak dapat menolak apa-apa, hanya dikeluarkan melalui nazar itu. Dengan nazar itu mana sesuatu daripada orang yang bakhil. Diriwayatkan dari Abi Hurairah dan Nabi SAW sabda baginda, nazar tidak membawa apa-apa kepada anak Adam. Nazar tidak membawa apa-apa yang tidak aku takdirkan untuknya. Walakin yulqihil qadar, tetapi takdirlah yang mencampaknya kepadanya, yakni kepada nazar itu. Faqad qaddartuhu lahu, aku telah mentakdirkan nazar itu kepadanya untuk aku keluarkan dengan nazar itu jadi sesuatu daripada orang yang bakhil. Bab la haula wala quwwata illa billah. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Abi Musa al-Asy'ari, beliau berkata kami pernah bersama Rasulullah SAW dalam satu peperangan. Tidak kami naiki satu tempat tinggi, tidak kami berada di tempat tinggi, dan kami turun di lembah, melainkan kami mengangkat suara-suara kami dengan bertakbir. Qala, perawi berkata, maka Rasulullah SAW sampai dekat kami. Baginda berkata, ayyuhan nas, wahai manusia atau sahabat-sahabatku, irba'u ala anfusikum, kasihanilah diri kamu. Fa innakum la tad'una asam, kamu tidak memanggil orang yang tuli dan orang yang tidak ada, orang yang jauh. Kamu sebenarnya memanggil Tuhan yang maha mendengar lagi maha melihat. Thumma qala, kemudian Nabi SAW berkata, wahai Abdullah bin Qais, maukah aku ajarkan kepadamu, maukah engkau aku ajarkan kepadamu satu ucapan yang merupakan gedung-gedung surga? La haula wa la quwwata illa billah. Bab al-ma'sum, orang yang ma'sum itu ialah orang yang Allah memeliharanya. Asim maknanya mani', yang menghalang, menegak. Mujahid berkata sudan, daripada sudan maknanya sia-sia, daripada mencapai kebenaran. Yataraddaduna fid dhalalah, mereka berada ataupun pergi mari dalam kesesatan. Dassaha maksudnya aghwaha, menyesatkannya. Diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri dari Nabi SAW sabda baginda, tidak dilantik mana-mana khalifah melainkan ada baginya dua orang teman sulit dia. Bitanatun ta'muruhu bil khair, satu teman menyuruhnya melakukan kebajikan, wa tahudduhu alaih, dan menggalakkannya menggalakkannya melakukan kebaikan, melakukan kebajikan. Wa bitanatun, dan satu lagi teman menyuruhnya melakukan kejahatan dan menggalakkannya, mendorongnya melakukan kejahatan itu. Wal ma'sum, orang yang terpelihara ialah orang yang Allah memeliharanya. Ini bab firman Allah SWT, wa haramun ala qaryatin ahlaknaha, wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'un, sudah pasti negeri yang kami telah binasakan, mereka tidak akan kembali lagi, yakni penduduknya tidak akan kembali lagi. Dan firman-Nya, lan yu'mina min qaumika illa man qad aman, tidak akan beriman
dari kalangan kaum kecuali orang-orang yang telah beriman. Kemudian itu ayat lain pula, wala yalidu illa fajiran kaffara. Mereka tidak akan melahirkan anak kecuali anak yang fajir, anak yang kemudiannya akan menjadi jahat dan akan menjadi kafir. Mansur bin Nu'man meriwayatkan dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, hirmun mengikut bahasa Habasyah maknanya wajabah, sudah pasti, sudah pasti, sudah tentu. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, beliau berkata, tidak aku nampak sesuatu yang paling dekat, paling serupa dengan lamam, dengan apa yang dimaksudkan dengan lamam di dalam Al-Quran itu, daripada apa yang telah disebutkan, yang telah diceritakan oleh Abu Hurairah dari Nabi SAW, yaitu sesungguhnya Allah telah menentukan kepada anak Adam habuannya daripada zina. Tak dapat tidak dia akan melakukannya. Zina mata ialah memandang, zina lidah ialah bercakap, nafsu berangan-angan dan inginkan mana sesuatu, wal farju yusaddiqu dzalika wa yukadzibuhu, dan kemaluan seseorang itu akan membenarkan keinginan ataupun angan-angan nafsu itu ataupun mendustakannya. Babun wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka, tidak kami jadikan pemandangan yang telah kami tunjukkan kepadamu itu melainkan sebagai satu ujian kepada manusia. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Ikrimah dari Ibnu Abbas berhubung dengan ayat tadi, beliau berkata, itu ru'ya itu bukan bermakna mimpi, tetapi ru'ya ainin, mana pemandangan yang ditunjukkan kepada Nabi dan dilihat oleh Nabi dengan mata kepalanya, yang ditunjukkan kepada Rasulullah pada malam diisrakan baginda ke Baitul Maqdis. Qala Ibnu Abbas berkata, wasyajaratal mal'unata fil Quran, maksudnya ialah syajarataz zaqqum, pokok zakum yang tersebut dalam Al-Quran itu. Babun, Adam berbalas-balas hujah dengan Musa di hadapan Allah. Ataupun Adam bertengkar dengan Musa di hadapan Allah. Diriwayatkan dari Tawus, beliau berkata, saya telah mendengar Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi SAW, sabda baginda, Adam telah berhujah, berbalas hujah dengan Musa. Musa berkata, wahai Adam, engkau ayah kami, engkau telah mensia-siakan kami, engkau telah membuatkan kami terkeluar daripada surga. Adam berkata kepadanya, wahai Musa, Allah telah memilih engkau dapat bercakap dengannya dan telah menulis untukmu dengan tangannya. Adakah kamu mencela aku kerana sesuatu yang telah Allah takdirkannya kepadaku sebelum dia menjadikan aku 40 tahun? Fahajja Adam Musa, dengan begitu Adam telah mengalahkan Musa dalam hujah itu, dalam hujahnya itu. 3 kali Nabi SAW kata begitu, fahajja Adam Musa, fahajja Adam Musa, fahajja Adam Musa. Bab la mani'a lima a'tallah, tidak ada siapapun, tidak ada apapun yang dapat menghalang apa yang Allah mahu berikan, yakni kepada seseorang. Diriwayatkan dari Warrad Maula Mughirah bin Syu'bah, beliau berkata, Muawiyah telah menulis surat kepada Mughirah di mana beliau suruh Mughirah
tulis kepada dia, tuliskan kepadaku apa yang kau dengar Nabi SAW ucapkan selepas sembahyang. Maka Mughirah pun mengimlakkan kepadaku. Yang Mughirah baca, suruh aku tulis. Kata Warrad, qala, dia kata, saya telah mendengar Nabi SAW membaca selepas sembahyang, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jadd. Tiada Tuhan melainkan Allah sahaja, tiada sekutu baginya. Ya Allah, tidak ada apa atau sesiapa dapat menghalang apa yang Engkau mahu berikan, dan tidak ada apa atau sesiapa dapat memberi apa yang Engkau mahu halangkan, apa yang Engkau tidak mahu berikan. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Tidak ada guna tuah orang yang bertuah untuk mengelakkan daripada hukuman. Kemudian Warrad menceritakan, dia kata, selepas itu aku pergi kepada Muawiyah. Aku dengar dia menyuruh orang supaya baca begitu. Bab man ta'awwadha billah min darakis syaqa wa su'il qada. Ini bab orang yang berlindung dengan Allah daripada darakis syaqa dan su'il qada. Orang yang berlindung dengan Allah daripada darakis syaqa, yakni kecelakaan, dan wasu'il qada, dan qada yang buruk. Wa qawlihi, dan firman Allah SWT, qul a'udzu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq. Katakan, aku berlindung dengan Tuhan falak, min syarri ma khalaq, daripada segala apa yang khalaq, dia ciptakan. Diriwayatkan dari Abi Hurairah dari Nabi SAW, sabda baginda, ta'awwadhu billah, berlindunglah kamu dengan Allah, min jahdil bala, daripada bala yang dahsyat, bala yang teruk, yang dahsyat, sehingga seseorang itu mahu mati lagi dia berasa lebih baik. Wa darakis syaqa, dan kecelakaan yang membuatkan seseorang itu merana. Wasu'il qada, dan qada ataupun takdir yang tidak baik. Wasyamatatil a'da, wasyamatatil a'da, dan kegembiraan musuh kerana kejatuhan ataupun kekurangan kita. Babun yahulu bainal mar'i wa qalbi, dia menghalang di antara seseorang dan hatinya. Diriwayatkan dari Abdullah, beliau berkata, banyak kali sumpah Nabi SAW itu dengan lafaz la wa muqallibil qulub, tidak, demi Tuhan yang membolak-balikkan hati-hati manusia. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, beliau berkata, Nabi SAW berkata kepada Ibnu Sayyad, aku ada simpan sesuatu untuk engkau. Ibnu Sayyad berkata, dukh. Qala, Nabi SAW kata, hish, falan ta'adu wa qadrak, engkau tak akan dapat melebihi kedudukanmu pun. Umar berkata, izinkan kepadaku untuk aku penggal lehernya. Nabi SAW berkata, biarkan dia. Kalau dia memang dia tu
Jadi memang Dajjal, fala tutiquhu, engkau tidak akan mampu membunuhnya. Wa illam yakun huwa, kalau dia ni bukan dia, yakni bukan Dajjal, fala khaira laka fi qatlih, maka tidak ada kebaikan bagimu pada membunuhnya. Bab qul lan yusibana illa ma kataballahu lana, katakan sekali-kali tidak menimpa kita kecuali apa yang Allah telah tentukan untuk kita. Yang ini kataba, apa makna qada, yang Allah telah qadakan untuk kita. Wa qala Mujahid bifatinin, apa makna bimudillin, mana dapat menyesatkan. Illa man kataballah, kecuali orang yang Allah sudah tentukan bahawa dia akan masuk ke dalam neraka jahim. Qaddara fahada, Allah SWT telah menentukan lalu diberinya petunjuk. Qaddara syaqa was-sa'adah, Allah telah menentukan kecelakaan dan kebahagiaan. Wa hadal an'am limarati'iha, dan menunjukkan kepada binatang-binatang, menunjukkan binatang-binatang kepada marati'nya, yakni makanan-makanan yang sesuai dengannya. Diriwayatkan dari Yahya bin Ya'mar bahawa Aisyah memberitahunya, dia telah bertanya Nabi SAW, Rasulullah SAW tentang ta'un. Nabi SAW bersabda, itu adalah azab yang Allah utuskan, lepaskan kepada sesiapa yang dia mahu. Lalu Allah menjadikannya sebagai rahmat kepada orang-orang mukmin. Tiada seorang pun hamba yang berada di mana-mana negeri yang mana berlaku di situ ta'un, dan dia terus berada di situ, tidak keluar dari negeri itu, dengan penuh kesabaran dan mengharapkan pahala, dengan yakin bahawa tidak akan menimpanya kecuali apa yang Allah telah tuliskan ataupun tentukan untuknya. Nescaya orang yang begitu keadaannya, dia akan mendapat mithlu ajri syahid, pahala seperti pahala orang mati syahid, melainkan dia akan mendapat pahala orang mati syahid. Bab firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma kunna linahtadiya, tidaklah kita akan mendapat petunjuk, laula an hadana Allah, jika tidak Allah memberi petunjuk kepada kita. Lau anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin, kalau Allah memberi petunjuk kepadaku, tentulah aku menjadi orang-orang yang bertakwa. Diriwayatkan dari Bara bin Azib, beliau berkata, saya telah melihat Nabi SAW pada hari Khandaq, di mana baginda memunggah tanah bersama kami, sambil baginda mengucapkan, wallahi laulallahu mahtadaina, demi Allah, kalaulah tidak kerana Allah, tentu kita tidak mendapat petunjuk. Wala sumna wala sallaina, kita tidak tahu berpuasa, tidak tahu bersembahyang. Fa anzilan sakinatan alaina, oleh itu turunkanlah ketenangan kepada kami. Wa thabbitil aqdama in laqaina, dan tetapkan pendirian kami apabila kami berhadapan dengan musuh. Wal musyrikuna qad baghaw alaina, orang-orang musyrikun telah pun menzalimi kami, telah pun mahu menganiayai kami. Idza aradu fitnatan abaina, apabila mereka mahu menimbulkan fitnah, yakni kekufuran, abaina, kami enggan, kami tidak akur, kami tidak terima kehendak mereka itu. Nah, ini masih lagi dalam bab takdir, dalam bab takdir. Imam Bukhari melalui tajuk ni, amalan ni mula-mula ni, dia nak menarik perhatian kita, nak betul lah. Ramai orang menganggap apabila dia bernazar itu, apabila dia bernazar, maka takdir
akan berubah takdir apabila dia bernazar. Seolah-olahnya apa yang berlaku kepada dia tu hilang dengan sebab dia bernazar. Mana dia sakit katakanlah sakit, dia pun kata, kalaulah aku segar daripada sakit ni, aku nak sembelih kambing. Ataupun kalaulah aku begini-gini, aku nak pergi buat umrah. Ataupun kalau aku begini-gini, aku nak beri sedekah misalnya. Lepas tu sembuh sungguh. Tak apalah, sembuh sungguh. Ada yang bagi menyempurnakan nazar dia, ada yang tidak. Macam-macam lah waktu tu. Tetapi dalam anggapan dia, kira-kiranya waktu dia gantung gitu lepas kali jadi segar. Yang jadi segar ataupun yang jadi dapat hajat dia sebab dia gantung begitu. Di sini Nabi SAW nak ajar kepada kita, nak cerita kepada kita. Imam Bukhari buat tajuk ilqa'in nadhril abda ilal qadar. Nazar itu mencampak seseorang hamba kepada takdir. Kemudian dalam hadis dia kata nazar tidak menolak apa-apa. Hanya dengan nazar ini boleh dikeluarkan jadi sesuatu yang disayanginya, sesuatu daripada orang bakhil jadi sesuatu yang dia sayang. Tu ya. Nak kata ubah takdir, berubah qada, tidak. Apa dia larang tu? Apa dia larang? Bahkan dalam riwayat yang lain lebih jelas lagi. Dalam Tirmizi umpamanya dan lain-lain lagi disebut, jangan kamu bernazar, tak usah bernazar. Nabi larang benar. Daripada situlah ramai ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i, bahkan Imam Malik sendiri mengatakan makruh bernazar. Makruh. Bahkan tak kena gaya boleh jadi bahaya. Tak kena gaya. Boleh jadi dekat-dekat sipi-sipi dengan syirik. Kalau tak kena gaya, akidah tak boleh jadi syirik. Sebab apa? Seolah-olahnya kita ni apabila kita gantung gitu kan, apabila kita gantung nak bagi apa-apa tu dengan sesuatu yang kita dapat, dengan kesembuhan kita ke, dengan kita dapat kerja ke, dengan kita apa-apalah, kita gantungkan nak buat sesuatu qurbah, sesuatu kebajikan lah, kita kata kebaikan tu dengan kita dapat sesuatu. Maknanya kita ni tidak ikhlas. Satu, dia itu hak keburukan dia, hak sampingnya dia tu, hak tak boleh. Sebenarnya kita dalam keadaan tu kita tidak ikhlas buat kebajikan. Kalau tidak kerana tu mungkin kita tak buat. Kerana kita nak dapat dunia juga. Sebab tu yang kita sanggup keluar pitih. Serupa dengan kalau kita sakit, kita pergi klinik. Apa yang kita sanggup habis pitih? Sebab kita boleh sihat. Sedap makan pula, sedap tidur pula, sedap makan jalan mana pula. Gitulah kira-kira. Hak ni pun lagu tu. Cuma tidak dalam bentuk kita kata berurusan dengan orang. Kita buat Tuhan tu macam orang. Seolah-olahnya ada kepentingan Tuhan buat gitu. Dia akan dapat macam doktor dapat pitih lah kira-kiranya. Kira-kiranya dengan kita bernazar saat ni menyenangkan dia lah, jadi lega, dia berasa sedap kedudukan dia. Itu silap dah lah kalau lagu tu. Itu melibatkan dia menyentuh soal akidah. Kita mengatakan secara tidak langsung bahawa Allah SWT ni berurusan dengan kita supaya seorang doktor, supaya seorang apa-apalah, yang mana kita baru bui kepada dia tu apabila dia bui sesuatu kepada kita. Mana ada pertukaran, tidak ikhlas. Kita nak buat kebajikan apa-apa tidak ikhlas. Kalau tidak, kita tak buat. Yang buat tu sebab terdesak, dan kita menganggap Allah Subhanahu Wa Taala macam mengharapkan sesuatu. Ni kita bukan berurusan dengan orang. Kalau kita bui pitih kepada doktor, kepada apa, itu jelas itu Tuhan nak agama dia semua. Situ masalah. Jadi maknanya kita tak boleh kata Allah SWT ni dia nak tunggu kita, nak dia kenal, tak ada. Ada faedah untuk dia ke? Tak ada gapo.
Sebenarnya apa yang sudah ditakdirkan, gitulah berlaku. Kalau tak bui pun berlaku juga. Hak mana nak sia tu sia apa tu lah. Tidak kata sabit nazar. Tidak kata sabit nazar. Hak berdoa, ya boleh jadi. Baru ni kita sudah bincang dah masalah apa ni qada muallaq, qada mubram ke apa tu. Kita sudah bincang dah. Hak qada muallaq tu masih boleh lagi dengan doa, dengan gapo. Tapi kita tidak tahulah. Dengan nazar ni tidak, tak ada kena-mengena. Dengan nazar tidak. Tidak boleh menolak takdir mana-mana, tak ada. Kalau dengan doa, dengan kita buat kebajikan hak lain-lain tanpa nazar, itu ya ada di dalam hadis. Boleh menolak setengah-setengah lah. Yang mana kita tidak tahu waktu. Kita tidak tahu. Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Dengan hak mana dia nak hindarkan sesuatu yang tidak baik daripada kita, dia saja yang tahu. Dengan amalan yang mana dia nak beri panjang sikit umur kita, dia saja yang tahu. Kalau boleh lah. Kalau dia sudah tetap dah mubram, maknanya yang mubram tu tak boleh pergi dah ke mana-mana buat apa pun. Tak boleh pergi dah. Jaga setara mana pun kena juga. Dengan nazar tak ada apa. Cumanya dengan nazar ni kamu dia hak boleh. Ni dia sebut. Sekurang-kurangnya mana hak bakhil tu dia ada juga faedah kepada orang. Dengan cara nazar ini, mana seseorang yang bakhil tu dia jadi terbuka hati, fikir, dia jadi mikir. Dia jadi mikir. Seperti mana kalau dia sakit lah kita kata, ngapa dia pada masa tu harapan dia nak sial, kalau PT sebanyak mana nak habis pun tak apa, dan dia akan berasa ada orang lain yang diperlukan, yang perlu dihargai, dan dia akan mikir orang sakit orang lain lagu mana. Dia akan mikir tu. Kalau hak kedekut tu dia akan waktu bil. Itu saja. Bukan kata hak ni orang pakai ni kalau tidak dia tak beri, tak beri. Ketika gitu barulah dia gantung sini gantung sini. Hak dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni pun tak boleh, tak kena gaya, kena molek. Bukan makna di sini makna tak boleh langsung nazar itu. Boleh. Situlah ada ulama pula mengatakan nazar ini mustahab. Mustahab ni eloklah. Seperti Imam Nawawi dan lain-lain mengatakan nazar ini elok, boleh, molek lah. Tetapi jangan ada macam tadi. Mana skala pun kita begitu dah. Memang kita murah dah. Bukan kata tak aja awak keluar. Pada masa ni baru nak keluar. Dah. Skala pun kita, kalau hak mana zakat, hak mana sedekah, hak mana kebajikan kita buat tu kita buat sama dah. Cuma ni kita gantung lagi. Dengan harapan Allah, dengan berserah kepada Allah. Allah lah yang bagi. Sembuh ke, kita dapat kerja ke, kita dapat apa, Allah yang bagi. Jangan anggap nazar itu. Kalau anggap nazar tu sendiri, macam orang anggap ubat lah, ubat tu yang menyembuhkan, boleh jadi syirik. Boleh jadi syirik. Siapa ke peringkat tu? Lepas tu kalau kita ni berasa pula macam kita berurusan dengan orang lah, mana ada kepentingan Tuhan tu, ya dia tentukan benda ni, nazar ini. Sesoalnya apabila kita kurbankan binatang tu dia suka ke, sesoalan kalau itu pun tak boleh juga. Dengan sebab itu kena molek. Kalau hak molek tak usah lah, tak usah, senang tak usah. Kalau nak juga dengan anggapan ni masalah akidah, yang menentukan segala-galanya Allah Subhanahu Wa Taala, yang nafi' Allah, dar yang memudaratkan Allah. Bukan nazar, bukan gotu-gotu ni, tidak. Bukan ubat, bukan apa, bukan bomo, tak. Tetapi Allah, itu hakikatnya. Kita nak buat benda tu tak apa, sebagai sebab. Bahkan disuruh. Dalam Quran apa ada sebut yufuna bin nadhri, mereka menyempurnakan nazar. Molek. Inni nazartu laka ma fi batni. Mak kepada Maryam tu kata, aku bernazar anak dalam perut aku ni nak buat jadi khidmat kepada engkau semata-mata. Dia bernazar. Mana dalam Quran pun sebut tidak salah nazar tu. Cuma hak tadi nak jaga dah. Sebab silap sikit ya. Dia jadi rosak akidah. Maknanya menyentuh soal apa nama ni, takdir tu. Kepercayaan kepada takdir tu kena faham molek.
Kalau tidak boleh jadi bahaya kepercayaan kita kepada takdir itu. Jadi lari. Kita kena faham takdir ni segala-galanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan benda ni. Tidak. Tetapi walaupun nazar ini makruh, semua yang mengatakan makruh pun, walaupun dia kata makruh, tetapi apabila seseorang sudah bernazar, dia wajib sempurnakan. Tak boleh. Ini kes nazar ni, tak sekira hak kata molek lah, hak kata makruh tu pun, dia kata kalau sudah bernazar kena sempurnakan, jadi wajib. Puasa, kalau puasa hak fardu tu tak ada apa, puasa bulan Ramadan tu tak bernazar pun wajib dah puasa tu. Ni kalau puasa sunat, dia kata kalau gini-gini dia akan puasa seminggu ke 10 hari ke 15 hari ke. Puasa tu asalnya sunat, tapi bila dia nazar bermakna dia wajib atas diri dia. Itulah orang panggil ibadat yang bukan diwajibkan oleh Allah SWT, kita yang wajib. Jadi wajib. Wajib menyempurnakan nazar itu apabila kita bernazar. Ini dia kata innahu la yaruddu syai'an. Nazar itu tidak menolak apa-apa, hanya dikeluarkan daripada orang bakhil sesuatu haknya. Tu faedah. Seterusnya hak satu lagi tu pun lagu tu juga. Nazar ni tidak membawa apa-apa kepada anak Adam yang aku tidak takdirkan untuk dia. Tetapi ya dia jadi bernazar tu pun takdir juga bawa dia. Hak Tuhan itu tudah dia nak bernazar tu pun. Bukan nazar itu menentukan takdir, boleh mengubah takdir tak. Dia bernazar tu sendiri pun takdir yang bawa dia jadi bernazar tu. Begitu. Aku telah takdirkan kepadanya, aku mengeluarkan dengan nazar itu daripada orang bakhil. Maknanya apa-apa haknya. Mana jangan jadi ginilah, kalau kita bernazar tu jangan jadi sebuah dalam hadis disebut orang bakhil. Ada kepentingan duniawi dia, semata-mata dia tengok dari segitu. Kemudian hak bahaya lagi kalau seperti kita kata tadi itulah, anggap Tuhan ni ada munafaat kau daripada ni, ada keuntungan dia kau yang dia suruh buat gini ni. Itu tak boleh lah. Ataupun dengan mengatakan nazar itu sendiri yang boleh mengubah segala-galanya, tak boleh lah. Ni setara dengan Allah. Kalau dengan orang lain pergi bernazar untuk Tok Wali mana-mana, kalau kita kata kubur Tok Wali kau, lagi tak boleh. Hak tu syirik lah, syirik. Bernazar ni kerana Allah SWT nak sembelih, nak pergi makan kau kan, sembelih kambing ni, nak sembelih nak pergi letak kubur tu, lagi tak boleh lah. Tu syirik lah, jelas lah. Baiklah. Jadi bab la haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan ataupun dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendak sininya apa dia? Iaitu la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah ini adalah satu ucapan yang menyatakan kepercayaan kepada takdir itu. Ini salah satu ucapan yang merupakan penguat kepada konsep takdir itu sendiri. Seperti mana ada ayat-ayat yang menguatkan tentang semaya, yang menceritakan tentang semaya, yang menceritakan tentang malaikat, yang menguatkan tentang kewujudan malaikat, tentang kitab dari langit, yang menguatkan tentang hari kiamat, ada kan? Hak ni di antara ucapan dalam hadis yang menguatkan konsep takdir itu. Mana dia ada kaitan dengan takdir. Tidak ada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah, dengan kehendak Allah, dengan ketentuan Allah. Ya Allah berlakulah tu. Mana ni berkait dengan takdir. Kalau tak ada takdir, tak jadi. Tak sedut buatlah ke mana-mana. Tak jadi.
Nak menghindari daripada perkara maksiat, tidak ada daya dan upaya. Nak melakukan taat, tidak ada daya dan upaya juga. Maknanya hak baik buruk dia takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala lah yang menentukan. Bukan kita sendiri. Semua ni kalau kita perhati menolak pendapat Mu'tazilah dan Qadariyah yang mengatakan kita tidak ada kena-mengena dengan Tuhan. Tidak ada kena-mengena dengan Tuhan. Takdir kita yang menentukan, bukan Tuhan. Kita sendiri je pun. Sedangkan siapa dia nak, kalau kita boleh buat sendirilah, dalam pilihan kita sepenuhnya. Siapa dia nak mati cepat misalnya, siapa dia nak mati aksiden, siapa dia nak gini-gini dia rugi, tak save belaka, tapi buat apa rugi je, baru mati juga lagu tu. Menunjukkan tak boleh, tak betul tu pahaman yang seumpama itu. Kita tidak ada daya, tidak ada upaya. Jadi kepercayaan yang seperti itu tak betul. Kalau kata kita sendiri, baru ni ada sudah bicara dah banyak dah juga. Cuba ni nak tengok dari satu sudut. Sebab ulama-ulama dulu ni dia berhadapan dengan puak-puak sesat ni. Jadi banyak perkara dia nak royak akidah ahli sunnah wal jamaah tu lagu mana. Selain daripada itu, mereka ni yang tekan sangat benda-benda ni sebab apa? Sebab begini, akibat daripada kepercayaan Mu'tazilah tu, tolak takdir, begitu juga Qadariyah ni tolak takdir, begitu juga Syiah, dia tak ada rukun iman, dia tak ada takdir tu, tak terima. Akibat dianya secara tidak langsung, walaupun dia tak ngaku, kalau kita tanya dia tak ngaku, secara tidak langsung berarti dia tidak mentauhidkan Tuhan, tidak mentauhidkan Tuhan. Sebab apa? Tuhan hanya buat hak baik saja, hak tak baik kita sendiri yang buat. Kalau lagu tu, mana Tuhan tak ada kuasa terhadap hak tak baik tu. Tuhan tak boleh nak sekap, Tuhan tak boleh nak buat apa, sepenuhnya kita. Kalau macam tu kita jadi Tuhan pula lah. Tuhan tidak sah. Kalau ubat tu boleh menyembuhkan, akar kayu ni boleh menyembuhkan, tuk bomo tu boleh menyembuhkan, jadi maknanya banyak dah yang menyembuhkan. Asy-Syafi yang merupakan nama Allah Subhanahu Wa Taala yang khusus, tu tak ada khusus lagi dah. Mana situ sudah ada unsur syirik. Sebab itulah ni ulama-ulama ahli sunnah ditekan. Dan hak ni lah maksudnya la haula wala quwata illa billah, semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu kalau kita kata dah dia ialah balik ke situ jugalah, baru ni pun kita sudah bicara dah dia tak say benda molek, benda tak molek, apa dia buat? Dia tak say benda tak molek. Lepas tu dah kalau dia sendiri yang buat benda tu, apa yang dah marah pula orang buat? Lepas tu kalau orang buat pula, dia bubuh dalam neraka pula, apa lagu tu nya? Dan bukan semuanya dengan kehendak dia. Hak itulah bendanya yang banyak kekeliruan. Banyak kekeliruan. Yang baru ni yang kita sudah sebut dah, qada tu terbahagi kepada dua, takwini, tasyri'i. Situ dia kena faham situ. Dan kita tidak nak khusus untuk tu. Nak bicara ni tidak nak khusus untuk tu. Dia kena bicara suku pula tu. Mana kalau kita sebutin kita pula cara kau tu, barulah jelera. Kalau tidak, sebab tu Nabi SAW tak bui kerja-kerja pasal takdir ni banyak, payah nak faham. Tapi secara ringkas bolehlah kita sebut seperti yang Anda sudah sebut dah baru ni. Misalnya dalam Quran ada sebut walau syaa lahadakum ajma'in. Kalau dia nak, dia boleh bagi petunjuk pada kamu semua sekali. Maknanya setengah orang dia buat kesimpulan, dia faham daripada ayat tu, mana Tuhan tidak nak lah. Sebab tu kita tengok dalam dunia ni ada hak tidak dapat petunjuk, ada hak kafir, ada hak Islam. Maka Tuhan tidak nak. Kalau Tuhan nak semua ni dapat petunjuk, Islam belaka boleh, tapi Tuhan tidak nak. Mana dengan kehendak Tuhan lah semua tu berlaku. Dan dengan kehendak dia, apa dia bunuh neraka pula orang tu? Apa dia larang lah? Sia-sia saja larang. Sebab kalau larang pun tak akan jadi juga Islam dia, tetap jadi kafir juga. Sebab Tuhan nak lagu tu. Kan? Itu satu makna. Ya, setengah-setengah orang faham gitulah. Faham gitulah.
itu mengikut Asy'ariyah, Maturidiyah, faham lagu tu. Tapi kalau mengikut ahli hadis, ni pun ahli sunnah juga, ahli hadis, dia kata tidak lagu tu tafsirannya. Walau syaa la hadakum ajma'in. Ni nak tambah baru ni sikit lah. Kalau dia nak, dia boleh bagi petunjuk kepada kamu semua. Kalau dia nak, maksudnya kalau Tuhan nak menjadikan kamu ni seperti malaikat, yang mana semua dapat petunjuk, tak ada pilihan dan nak pilih hak kufur, nak pilih hak baik pun tak ada juga, dia sendiri yang buat lagu tu. Tentu dia boleh buat, dia boleh buat seperti malaikat lah kamu, tak ada pilihan. Tetapi dia tidak nak lagu tu. Dia naknya manusia ni sebagai manusia ada pilihan, ada ikhtiar. Dengan ikhtiar tu hak Tuhan buat tu, pilih kafir dan pilih iman, itu makna walau syaa la hadakum ajma'in. Kalau dia nak beri petunjuk kepada kamu semua, boleh. Mana dia buat jadi seperti malaikat dulu-dulu lagi. Tapi dia tidak nak lagu tu. Dia buat manusia ni ada ikhtiar. Lepas tu manusia dengan ikhtiar dia lah pilih tu. Bukan Tuhan paksa tu. Ikhtiar tu seperti kita kata sekarang ni, ikhtiar kita dalam pilihan kita. Pisah ada. Kita nak kerak pun boleh. Tangan kita tak sekerak pun boleh. Ikhtiar duduk kita. Siapa dia buat ikhtiar? Allah. Tu maknanya Tuhan nak kita ni jenis tu. Ada juga jenis makhluk mana tak boleh nak pilih hak baik. Dia tahu hak tak molek saja. Boleh juga kalau dia nak buat lagu tu seperti syaitan. Boleh. Memang tak nampak. Ataupun kalau nak mudah faham lagi, tengok binatang-binatang, lalat. Dia tak bau sedap. Hak sedap tu dia tak faham sedap. Dia hanya tahu hak busuk saja. Hak tu sedap bagi dia. Tuhan boleh buat lagu tu. Tapi Tuhan tidak nak buat kita lagu tu. Dia nak buat kita ni ada pilihan. Dengan pilihan itulah manusia memilih kufur. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Situ pula ayat tu pula, sesiapa yang nak jadi beriman, berimanlah. Sesiapa yang nak jadi kafir, jadi kafirlah. Kalau segala-galanya Tuhan belaka yang menentukan, apa makna dia suruh? Sebab itulah kita kena faham yang ada ayat baru ni. Qada ni ada takwini, ada tasyri'i. Hak ni cerita takwini ni, kejadian ni. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur, itu tasyri'i. Hak takwini, Tuhan menjadikan kita ni dalam bentuk ada pilihan. Dalam bentuk ada pilihan. Makhluk hak lagu tu, dia tidak menjadikan kita ni mana tak ada pilihan seperti malaikat, seperti syaitan ke apa. Tidak. Bapa Tuhan buat lagu tu nak mempelbagaikan kejadian dia. Mempelbagaikan kejadian dia. Maknanya manusia ni dengan pilihan. Hak tu jelas. Dengan pilihan. Dalam Quran sendiri pun sebut. Pilih kufur, pilih kafir, pilih iman ni dengan pilihan dia. Bukan Tuhan paksa. Tidak ada siapa pun yang berasa macam dia didorong oleh satu kuasa yang kuat di belakang dia tu supaya terima iman atau terima kufur. Tak ada. Kalau ada kuasa luar manusia, misalnya letak pedang atas tekak dia, letak pistol di dahi dia tu supaya terima kufur, tu tak jadi. Kalau dia ucap kufur, tak jadi kafir. Jelas. Hak kata kalau orang paksa, seperti mana kalau orang paksa tu dia letak bedil atas dahi kita suruh kafir, lepas tu dengan kita ucapkan kafir tu jadi kafir suruh. Tak ada lagu tu. Tuhan tak buat lagu tu. Tak ada. Jadi kafir, jadi beriman dengan pilihan sendiri. Betul-betul bebas. Kita tidak ada berasa sebarang tekanan, sebarang paksaan, tidak ada. Bahkan dalam Islam ni pada dia tak boleh paksa. Kalaulah maksudnya paksa tu boleh, tentulah disuruh paksa dah. Sebab itu dalam Quran dia kata afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Adakah patut kamu nak paksa manusia tu supaya mereka jadi beriman? Sebab iman-iman dia masalah hati. Kalau kita paksa tak jadi. Kalau dia ucapkan dengan sebab kita paksa, tak jadi. Bukan dengan paksaan iman-iman, dengan pilihan yang bebas. Hak tu yang diambil kira. Tak apalah. Babun al-ma'sum man asam Allah. Orang yang maksum itu orang yang Allah SWT pelihara. Hak maksum yang disebut nabi-nabi,
Sebab malaikat maksudlah tu. Mana dia tak buat dosa, Tuhan pelihara dia. Hak tu secara mutlak. Hak tu secara mutlak. Hak satu lagi maknanya hak maksum ni hak maksum orang ramai, orang biasa. Allah SWT boleh memelihara juga. Boleh memelihara juga dia. Dengan tapi tidak mestilah, tidak mesti. Dari segi akidahnya kita tak boleh kata orang lain maksum. Tapi Allah SWT boleh memelihara dia daripada dosa. Boleh? Boleh ke? Mustahil ke? Mana? Seseorang tu tidak melakukan dosa lah. Tidak mustahil. Mana kita boleh terima kalau seseorang tu bukan Nabi lah, tidak melakukan dosa lah. Boleh jadi. Tapi kita tak boleh kata dia sama sekali tak mungkin. Tak mungkin melakukan dosa. Tak boleh lah. Akal kita tak boleh terima dia melakukan dosa. Tak boleh lah. Hak boleh kita terima lagu tu Nabi-Nabi sahaja. Itu dalam akidah kita. Nabi-Nabi sahaja. Hak tidak Nabi tak boleh. Tak sedar ayatlah dia setinggi mana pun. Jadi memang biasalah Imam Bukhari ni kalau dia cerita tentang sesuatu, hak ada kaitan, hak dalam Quran ada ayat daripada lafaz yang sama, pecahan yang sama, dia akan isyarat kepada itu. Cara Imam Bukhari dah. Dia pun kata asimah. Muka sana kan cara ke maksum. Maksum tu isim maf'ul. Dalam Quran ada la asimal yawma min amrillah. Jadi asimah tu maknanya mani'ah. Dia ayat tu lah cara dia. Kadang-kadang kalau orang tak biasa dengan Bukhari, dia kata bapa ni waktu dia ni pula ni. Mana nak ayatnya asimah tu maknanya yang memelihara, yang menghalal. Maksum maknanya orang yang dihalal ataupun dipelihara dia daripada sesuatu yang tidak baik. Gitulah. Mujahid kata sudan atau saddan. Waja'alna min baini aydihim saddan. Saddan itu pun ni tak ada kena-mengena dia, tapi makna dia tu sama. Makna halal juga. Kami menghalang mereka. Kami menghadap di hadapan mereka. Jadi ada makna halangan juga di sini. Supaya dengan maksum, ismah ataupun asim juga. Sudan. Anil haqqi, daripada kebenaran, yang mana tak boleh nak pergi. Yataraddaduna fi dhalalah. Duduk pergi mari dalam kesesatan. Dassaha. Ni pun lagu tu juga. Dassaha maknanya arwaha. Maknanya nak pelihara ni daripada apa? Daripada kesesatan. Dia ada kaitan kot tu, lawan dia tu. Dassaha maknanya arwaha, menyesatkan. Yang ni memelihara daripada kesesatan, lawan dia ni menyesatkan. Gitulah. Itu cara Bukhari. Seterusnya diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri dari Nabi SAW, dia kata tidak ada seorang khalifah. Sebenarnya bukan khalifah saja, siapa-siapa pun. Cumanya pada khalifah tu, pada pemimpin tu lebih ketara nampaknya. Orang duduk perhati belakang, nampaklah. Orang-orang hak kedudukan ada tinggi, kedudukan dia tu, orang perhati belakang, jadi mudah nampaklah dorongan mana ni kalau lagu ni, hasutan hak mana ni kalau lagu ni. Boleh nampak. Padahal orang lain, orang biasa pun lagu tu juga. Maknanya ada dua bitanah, teman sulit dia. Teman sulit dia ni orang panggil dalam istilah ulamanya mulhim. Hak molek tu. Malaikat yang memberi ilham, yang beri panduan, yang molek kepada dia, mendorong dia, menggalakkan dia, membuatkan dia jadi gembira untuk buat benda molek tu. Itu satu. Satu lagi syaitan. Hak menunjukkan kepada hak tak molek. Dia ada tu. Wal ma'sum man asama Allah. Hak maksum tu orang yang Allah SWT pelihara. Pasal apa maknanya mari sini ni? Bubuhan ni dalam bab takdir. Dia nak cerita takdir belakang lah tu. Yang orang biasa ni apa? Ada mulhim, ada syaitan. Takdir Allah SWT nak lagu tu. Dan dia boleh dipengaruhi. Ada pun orang maksum, sebab Nabi tu, syaitan tak boleh pengaruhi dia. Macam mana jadi gitu? Takdir Tuhan lah. Tulah nak cerita.
berkait dengan takdir jugalah. Allah SWT nak dia tetap dah lagu tu. Sebabnya kalau kita kata nabi-nabi tu tidak ditakdirkan dia ni terpelihara, macam mana orang nak yakin dengan dia? Boleh jadi hak syaitan kau letak atas mulut dia tu, atas lidah dia tu menyebutkan. Boleh jadi ayat-ayat sampai kepada dia tidak betul-betul terpelihara daripada Allah SWT. Dia akan timbul perkara-perkara yang seumpama itu. Dengan sebab itu perlu ditakdirkan bahawa nabi ini terpelihara daripada dosa-dosa. Barulah orang boleh yakin dengan ajaran yang dibawanya. Quran ini terpelihara daripada segala gangguan syaitan. La yamassuhu illal mutahharun. Jelas sebut dah. Barulah kita yakin bahawa Quran yang sampai itu tidak ditokok tambah oleh mana-mana pihak. Bukan manusia saja, jin pun tak boleh, syaitan pun tak boleh. Itu tujuan dia nak ayat terpelihara. Quran terpelihara daripada tokok tambah. Siapa dia yang memelihara? Allah lah. Jadi al-ma'sum itu tidak semestinya manusia saja. Quran misalnya terpelihara, ataupun yang lain-lain lagi Allah SWT nak pelihara, apa-apalah kalau dalam arti yang lebih umum lagi, terpelihara lah dia. Tak katalah nak buat macam mana pun, nak ceroboh macam mana pun tak akan dapat. Sebab apa? Sebab ia dipelihara Allah. Itu maksudnya. Ini bab firman Allah SWT, wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'un. Sudah pasti negeri yang kami telah binasakan itu bahawa mereka tidak akan kembali. Mana-mana mati-mati dah tu tak mari dah. Molek kau tak molek kau, suku pasal tu. Orang tu mati dalam keadaan baik, beriman ke tidak beriman ke, suku pasal tu. Tapi Allah SWT sudah takdirkan binasa tu binasa. Tak mari dia balik dah ke dalam dunia ni. Kecuali kalau dia tak mati. Kalau mati dak dah lah. Apa lagu tu? Allah SWT sudah takdir dah. Tu dia nak pergi ke situ belakang lah. Ya tsunami tu apa? Salah belakang kau. Tak. Allah SWT sudah takdir dah. Budak-budak ke apa mati, orang uzur dah mati. Tipu kau tu goni lah, runtuh bangunan lah. Allah SWT sudah takdir dah. Tidak soal dia tu baik ke tidak baik, tidak. Itu cerita lain. Masalahnya nak mati lagu tu. Dengan Allah SWT membinasakan dengan satu cara yang tertentu. Bila sudah kita habis. Setara tu ialah hidup ni. Cuma orang ni mati dengan cara lain ni, orang ni mati dengan cara lagu ni, orang ni binasa dengan cara lagu ni, orang ni binasa dengan cara lagu ni. Hakikatnya ketentuan Allah SWT berlaku. Hak tu ya dia nak cerita. Tidak akan beriman daripada kaum engkau kecuali yang telah beriman. Tu Allah SWT kata kepada Nabi Nuh. Mana takdir lah tu, dia sudah tentu dah gitu. Jadi tentu paksa kah? Tidak paksa. Dia tahu berdasarkan pengetahuan dia, orang ni sedegen ni dengan pilihan dia, ilmu Tuhan dia tahu dah orang ni akan pilih kot ni. Dia tahu. Sebab tu dia boleh cerita. Tapi apakah dia paksa pilih kot? Tidak paksa. Apakah dia tolak orang tu pergi pilih kufur? Tidak. Dia tahu. Ini makna ta'alluq. Kalau dalam bahasa ilmu kalam dia panggil ta'alluq ilmu. Ta'alluq ilmu tu dia sekadar tahu, bukan makna dia dorong kau, tidak. Kita tahu orang ni akan pilih goni. Macam kita tak tahu ni racun penawar. Kita tak tahu orang ni nak ambil mana satu. Kita tak tahu. Kalau kita Tuhan tahu orang ni akan ambil mana, racun kau hak penawar, gelas racun kau gelas penawar, dia tahu dah. Jadi kalau dia raya orang ni akan ambil racun, apakah itu bermakna paksaan? Sedangkan dia tidak tolak orang tu suruh ambil racun. Orang tu misalnya nak ambil dah gelas penawar, tiba-tiba tertolak ke situ. Adakah gitu? Tak ada. Biasa. Itu makna tidak ada paksaan. Tetapi Allah SWT tahu. Dia cerita ni berdasarkan pengetahuan dia, ilmu dia. Bukan makna dia paksa. Tahu lain, paksa lain. Bukan dia suruh. Sebab dia tak suruh jadi kafir. Bukan dia larang. Maknanya buat tu dengan pilihan. Dengan pilihan, dengan kehendak orang itu sendiri. Tapi Allah SWT tahu kehendak tu siapa buat. Allah SWT buat. Pilihan tu siapa buat. Allah SWT buat. Pilihan tu sifat boleh memilih tu Allah SWT buat. Gitu.
Cara ulama hadis dalam masalah takdir ni dia hurai lagu tu lah. Cara dia tu. Wala yalidu illa fajiran kaffara. Mereka tidak akan beranak kecuali hak jahat dan hak kafir. Tetapi hak ni kata-kata Nabi Nuh ni, bukan Allah SWT kata. Ni memanglah ayat Quran, tapi dia nukil kata-kata Nabi Nuh. Dia sebutkan kata-kata Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh ni duduk dakwah dekat 1000 tahun, tak dengar. Sampai akhirnya dia jadi letih lah, kita kata lemah. Kalau guna binasakan semua puak-puak ni. Sebab apa? Kalau dia beranak pun beranak jahat juga. Nabi Nuh kata begitu. Jadi kata-kata Nabi Nuh ni, walaupun Allah SWT tahu, memanglah hak beriman, hak pergi sekali dengan Nabi Nuh tu saja, memang Allah SWT tahu. Tapi Allah SWT kena kalau Nabi Nuh kata gini? Tak kena. Pasal apa? Dia manusia, dia Nabi. Allah SWT tak kata gitu lagi. Dia kata dah, tak boleh. Dia tak boleh mentakdirkan kata orang ni akan beranak jahat. Tak boleh. Bukan kerja dia. Sebab itulah Nabi Nuh dia malu apabila orang pergi minta di padang mahsyar, dia tak sih. Pasal dia berasa dia tersalah, dia ada bersalah. Sepatutnya dia tidak minta doa lagu ni, dia tidak kata lagu ni. Kalau Allah SWT kata, ya betul, itu memang takdir. Ni tidak Allah SWT kata. Walaupun ternyata memang betul hak sepuluh Nabi Nuh tu, doa tu memanglah hak pergi sekali dengan dia, hak tu saja yang beriman. Tetapi tak boleh dia kata lagu ni. Sebab apa? Masalah takdir ni hak Tuhan saja. Kita tak boleh menentukan orang ni gini-gini, tak boleh. Kalau selagi Allah SWT tak bagi tahu. Kalau Nabi-Nabi, apatah lagi kalau hak tidak Nabi. Kalau Nabi pun dia tak boleh kata apa-apa, kecuali apa yang diberitahu kepada dia, apa yang disuruh dia. Kalau tidak, tak boleh, salah. Begitu. Lepas tu dia marilah Ibn Abbas kata, haramun itu, kalau hirmun dalam bahasa Habsyah maknanya wajib, makna pastilah, sudah pasti. Kemudian Ibn Abbas kata, tak ada aku nampak paling serupa, paling tepat dengan perkataan lamam yang tersebut di dalam Al-Quran itu. Perkataan lamam yang tersebut dalam Al-Quran itu, melainkan apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Hak inilah yang paling tepat dengan lamam. Alladzina yajtanibuna kaba'iral ithmi wal fawahish illa lamam. Orang-orang yang mengelak diri daripada perkara dosa-dosa besar dan perkara-perkara yang keji, kecuali lamam. Ini dikecualikan. Kecuali lamam. Lamam ni apa? Lamam ni maknanya bukan dosa besar, ia sengaja dilakukan. Ia sengaja dilakukan dalam keadaan penuh kesedaran. Tidak. Lamam ini mana perasaan-perasaan tidak baik yang timbul kerana manusia ni ada sifat manusia. Nya timbul, nya telitah benda-benda tak molek lagu tu. Oleh kerana dia ada mata, nya tengok. Bila tengok tu dia ada nafsu, nya kenal. Nya timbul perasaan yang kadang-kadang tak betul lah. Hak tu yang dimaksudkan lamam. Hak lamam tu Tuhan tak kira. Hak tu lah orang panggil dosa kecil. Dosa kecil ataupun kurang lagi daripada dosa kecil. Mana kalau kita ikut error dia jadi dosa kecil lah. Kalau kita tidak ikut error, lamam, dimaafkan begitu saja, tidak dikira. Jadi dia kata Allah SWT telah menentukan kepada anak Adam habuannya daripada zina. Mana setiap orang ni akan berzina juga ke mana-mana. Hak Tuhan larang, hak besar tu maknanya berzina tu, memanglah orang cuba mengelak. Tetapi macam mana nak elak benda-benda ni? Dia kata tak dapat, tidak, kena dapat, ada juga, kena juga. Zina mata tengok, dia kata. Zina lidah ni bercakap, dan begitulah seterusnya. Akan kena, akan ada. Jadi maknanya hak ni dia termasuk dalam Allah SWT takdir belaka. Kalau sikit-sikit tu dia tak kira tu. Sebagai manusia dia akan ada benda-benda ni. Dia akan ada. Tak boleh lari. Siapa pun. Siapa pun. Ada lidah boleh kecek. Ni adalah tersasa bila bercakap.
Nyatalah tersasul. Hak tersasul itulah yang dikira lamamnya. Lamam itu tidak diambil kira sebagai dosa. Tetapi kalau kita turut kan, jadi kebiasaan hak tu turut kan, dia jadi dosa. Dosa sekarang mana? Dosa kecil. Dosa kecil tu pula kalau buat seumur pula, tingkatkan lagi, dia boleh jadi dosa besar. Dia boleh jadi dosa besar. Dosa kecil. Mula-mula kita tengok sekaligus tu, tak apalah, kita buat larilah pandangan. Seperti yang Nabi SAW ajar sahabat-sahabat dia, lagu tu lah. Tapi kalau kita tengok lagi dengan nafsu, sudah jadi lagu lain dah lah. Sudah jadi lagu lain. Dosa apa? Dosa kecil. Tapi kalau seumur-umur duk mikir lagu tu, jadi kebiasaan, kesukaan, minat lagu tu. Sebab apa? Dia boleh membawa kepada dosa besar. Dia jadi dekat-dekat dengan dosa besar. Lama-lama boleh dosa besar. Hak tu lah ulama kata dosa kecil. Kalau lama-lama buat, dia jadi dosa besar juga. Sebab dari segi akibatnya pun dia akan pergi ke situ. Dia akan pergi ke situ. Wan nafsu tamanna wa tashtahi. Tamanna yakni tatamanna, buat satu tak. Maknanya fi'il mudhari' jugalah, buat satu tak. Nafsu sentiasa ada keinginan dia dan kemahuan dia, berangan-angan nak gani. Tidak salah. Sebagai manusia, hak Tuhan buat, hak kita kata dalam takdir dia buat tadi, kejadian manusia, dia akan ada benda-benda ni. Sebab kalau tak ada ni, manusia tu tidak sempurna sebagai manusia. Dia nak maju, dia nak gini-gini, dia kena ada ni, sifat-sifat ni. Cuma kadang-kadang jadi lebih malu, sifat malu dia boleh kadang-kadang jadi lebih malu, sehingga hak sepatutnya tidak malu pun, nak mengaji pun malu juga, tak boleh ilmu. Kadang-kadang jadi tidak malu, lebih sama. Tak kena juga. Tapi kalau adalah penyelewengan sikit-sikit, tu dikira lamam. Dalam apa-apa sifat kita tu. Kalau lari sikit daripada kebenaran tu dikira lamam. Tapi jangan kita lek dia pergi lama. Balik semula ke atas landasan. Wal farju yusaddiqu dhalik wa yukadzibu. Semuanya itu faraj dia lah yang akan membuktikan, sebab kemuncaknya di situ. Ia akan membuktikan betul ke tidak dia duduk khayal tadi, angan-angan dia, betul ke tidak dia duduk cakap tadi, betul ke tidak dia duduk tengok tu. Faraj dia lah yang akan membenarkan ataupun mendustakan. Mana kalau faraj dia membenarkan, bermakna jadi zina sungguh dah lah, dosa besar dah lah. Tapi kalau faraj dia tidak membenarkan, ini orang panggil lama. Tapi kalau kita nak kata zina kecil lah, zina kecil. Hak ni pasti ada. Sebab apa? Sebagai manusia dengan sifat yang Allah SWT buat tu, kalau lelaki kena kepada orang perempuan, perempuan kena kepada lelaki, biasa tu. Dia pasti akan berlaku. Cuma betul tak betulnya, tengok situ. Farad itu membuktikan apa yang dilihat tadi sebagai betul atau tidak, apa yang dipikir, apa yang dikhayal tadi sebagai betul atau tidak. Faraj, hak itulah yang membuktikan. Babun wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas wash-shajarata al-mal'unata fil Qur'an. Apa yang kami tunjukkan kepada engkau itu tidak lain melainkan untuk menjadi ujian kepada orang. Tunjuk pada malam Mi'raj, Isra, tunjuk waktu tunjuk gani, jadi fitnah kepada orang kafir, ujian pula. Dan ujian pula kepada setengah-setengah hak masuk Islam tu sikit apa ni, kerana ikut-ikut, boleh tengoklah situ dia jadi lagu mana apabila Nabi SAW raya, tidak percaya ke tidak. Situ ujian. Orang yang beriman, Nabi SAW raya dia percaya. Hak kafir, Allah pelik cerita dia raya. Kita nak pergi ke Baitul Maqdis pun selama mana dah makan masa. Ni raya naik ke atas langit pula ni. Tengok surga neraka nak pula. Pelik. Tak boleh terima langsung. Itu jadi fitnahnya. Selagi wasyajaratal mal'unata fil Quran, pokok yang terkutuk disebutkan di dalam Quran, inna syajarataz zaqum ta'amul athim. Pokok zakum. Orang kafir kata, kata dia, molek benar kitab suci
Kitab suci dalam Quran sebut ni ada pokok kayu pula dalam api neraka. Api neraka tu dia kata api pokok kayu makan memang akan dia dah. Bos dah molek api nak ada pokok kayu ada dalam nerakanya. Dia kata lagu tu lah. Logik dia hanya bahas dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir. Jadi fitnah pula. Pokok kayu yang ada dalam neraka tu. Dia kata macam mana nak ada pokok kayu dan neraka tu api. Kayu kena makan ke api lah. Nak ada lagu mana je. Ni ada buah-buah dia pula dah. Lagu mana? Itulah yang dia sebut. Ni adalah kitab ni dia ada sebut ni. Banyak ada kitab ni kan. Ni luar ni dia ada sebut. Tapi kena pusing kitab ni lah. Kena tengok. Datah sekali ni. Ditulis terbalik. Kena tengok situ. Kalau tengok situ dia ada ayat. Macam mana orang kafir kata pergi ke Baitul Maqdis dalam satu malam. Lepas tu balik pula kata dia. Lepas tu macam mana jadikan pokok kayu dalam neraka tu kata dia. Jadi hak ni apa-apa yang disebutkan dalam Quran tu kau sesak lagi kadang-kadang. Petunjuk dah Quran tu. Tapi kan tak kena gaya. Kalau tidak ada persediaan kau jadi sesak. Dia kata macam mana pokok kayu sedangkan api ni membakar kayu kata dia. Jawapan dia kata Allah SWT menjadikan pokok tu daripada bahan yang tidak dimakan oleh api walaupun nama pokok. Bapanya kan lagu tu. Dalam neraka tu tak ada binatang kau. Ada jeking, ada kala, ada ular kan. Ular tu tidak kalau kena api mampu ke ni. Kau sesuai dengan dia. Lepas tu penjaga neraka tu dia duduk lagu mana? Penjaga. Kalau kita orang beriman ni kita kata lagu tu. Dia walaupun kata lagu tu pun dia tak serima dah. Gitu. Dia tak serima dah. Situ ada sebut. Jadi fitnah iaitu pokok zakum tu kata dia. Lepas tu Nabi Adam dengan Musa ni duduk bertengkar. Musa kata lagu tu kepada Nabi Adam. Nabi Adam kata tak patut kata lagu tu. Kamu ni Tuhan pilih boleh kecek dengan dia. Tuhan tulis dengan tangan dia. Maknanya atas alwah dia bagi kepada Nabi Musa. Maksud tangan dia ni ialah kita terima gitulah kalau tak saya takwil. Kalau nak takwil kan dengan perintah dia. Gitulah. Patutkah kamu celah aku di atas satu perkara yang Allah SWT takdirkan? Maknanya kalau Allah SWT duduk bahas hak tu. Kalau aku tak keluar dalam dunia ni mu nak ada lagu mana? Kalau dia buih hak tu pun padan dah. Nah. Tak boleh nak bahas dengan aku ni nah. Nabi Musa tu pun nak ada je kena mari dalam dunia dulu. Nak soal pun tak boleh, tak ada peluang nak soal. Sebab apa? Tidak wujud Nabi Musa tu. Lepas tu apa yang soal? Nabi Musa dia kiranya dah muka ini maknanya guna fikiran dia lah. Guna fikiran dia. Mana kita tak boleh hak dia. Masalah takdir. Dia kira kalau duduk dalam syurga dah ada kan suami isteri. Kalau boleh anak pun boleh anak dalam syurga lah. Boleh anak tu tidaklah seperti dalam dunia ni. Duduk dalam syurga terus lah. Jadi tak keluar daripada syurga tu. Tak timbul dalam masalah hak beriman kau kufur kau gapo kau tak ada dah lah. Sebab kalau duduk dalam syurga tu molek belakang anak cucu je. Kalau mari ke dalam dunia ni barulah ada kafir hak Islam ke apa. Situ benda. Sedangkan Allah SWT tidak nak lagu tu. Dia nak manusia dimari dalam dunia ni. Barulah sesuai dengan kejadian manusia tadi. Kalau duduk dalam syurga tu nak pilih hak tak molek lagu mana, moga molek belakang. Sedangkan Allah SWT nak manusia tu ada pilihan. Nak pilih lagu mana.
Banyak perkara lah. Lepas pada tu nak perlu kepada anak, nak beranak lagu mana? Sana. Bukan tempat dia. Bukan tempat nak beranak. Bukan tempat nak beranak dalam syurga tu. Tapi dia fikir, dia kata lagu tu. Apabila Nabi Adam kata satu perkara yang Allah SWT sudah takdir sebelum dia jadikan aku 40 tahun. 40 tahun lagu mana, sedangkan dalam hadis yang lain ada sebut 50 tahun. Hak ni kejadian lagu mana? Macam-macam lah pendapat ulama. Jadi Adam telah mengalahkan Musa. Adam telah mengalahkan Musa. Jadi Allah SWT telah takdirkan hasil ni dalam Hasyiah nombor 5 40 tahun. Ibn Tin berkata hak 40 tahun ni daripada inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi ke manusia siapa kena masuk ruh situ, kata dia hak 40 tahun. Daripada Allah SWT kata sampai nak masuk ruh Adam 40 tahun. Situ dia kata. Atas setengah ulama pula ibtida'ul muddah waqtal kitabah fil alwah wa akhiruha ibtida'u khalqi Adam. Mula-mula tulis pada lauh mahfuz itu. Lepas pada tu akhir dia je 40 tu iaitu kejadian Adam. Dia kata 40. Tidak semesti 40 tahun tu 40 tahun dunia. 40 tahun yang sesuai dengan dia, tak jadi masalah juga kalau kita terima. Ada yang mengatakan begitu. Ibnul Jauzi kata maklumat, segala maklumat semua ada dalam ilmu Allah SWT yang qadim sebelum wujud makhlukat itu lagi, semua sekali. Tetapi ketentuan Tuhan tulis hak ni nak jadi gini-gini ni, hak ni dia kata waqa'at fi awqatin mutafawitah, telah berlaku pada waktu-waktu yang berbeza-beza. Hak dalam ilmu Allah SWT tu ada berlaku dah. Tetapi nak jadi gini, nak jadi gini, pada masa yang ni kewujudan dia tu, kelahiran dia tu, hak tu berbeza-beza. Sebab kita Allah SWT tahu dah kita nak jadi ni zaman ni sebelum pada kita jadi lagi. Orang hak 2000 tahun sebelum kita supaya juga. Tetapi ada kita ni baru pada zaman ni, ada kita nyata hak Tuhan nak pada zaman ni. Tapi dalam ilmu dia sudah ada dah sebelum pada tu. Jadi hak ni sebab 40 tahun gitu gini ni dari segi kenyataan dia tu, kewujudan dia tu dalam ilmu Allah SWT tu sudah lama dah. Waqad thabata fi sahih Muslim, dalam sahih Muslim ada sebut Allah SWT telah menentukan takdir ni sebelum dia menjadikan langit-langit dan bumi 50,000 tahun. Jadi hak ni hak 50,000 tahun ni cerita hak lain. Hak Nabi Adam ni 40 tahun. Jadi kalau kata 40 tahun pun kita janganlah ikatkan 40 tahun tu dengan 40 tahun kita. Sebab apa dalam Quran pun ada sebut wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari di sisi Tuhan serupa dengan 1000 tahun. Hak kamu bila? Sehari serupa dengan 1000 tahun. Ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Maknanya tak serupa hari-hari ni. Kita pun boleh faham. Orang ngaji sikit-sikit pun ni pun boleh faham apa yang jadi beza hari tu. Planet kita dengan planet lain tak serupa dah hari dia. Apatah lagi kalau nak kira dengan dalam perkiraan Allah Subhanahu Wa Taala, alam semesta yang begini luas, dia nak kira hak mana tak tahu tahun. Babun la mani'a lima a'tait. Jadi maknanya hak ni cerita takdir lah, takdir berlaku tu. La mani'a lima a'tallah supaya juga itu pun berkait dengan takdir juga. Hak ni dibaca selepas sembahyang. Dibaca selepas sembahyang. Hak naknya la mani'a lima a'tait. Tak ada siapa, tak ada sesiapa pun, tak ada apa pun boleh menegah, boleh menghalang apa yang engkau mahu berikan. Kalau hak Tuhan nak beri, terus duduk sekat lah. Tak ada benda boleh sekat. Dia akan adalah, akan dapatlah. Dan tidak ada apa-apa ataupun sesiapa yang boleh memberi apa yang engkau mahu halangkan.
Tak boleh. Wala yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Tadi kita terjemah jadd itu dengan makna tua. Tidak berguna tua orang yang bertua untuk menghalang daripada keputusan kau ataupun hukuman kau. Tak boleh. Kalau orang tu kata tua setara mana pun, tak boleh. Kalau keputusan Allah SWT terhadap dia gini-gini, akan kena juga. Satu makna. Satu lagi makna dzal jadd, orang yang mempunyai nenek moyang, keturunan yang mulia-mulia, kedudukan yang sedap-sedap, tidak boleh menghalang daripada keputusan Allah, kehendak Allah SWT. Dua. Jadd yang ketiga dengan makna kaya, kekayaan, dzal ghina maksudnya. Mana orang yang kaya setara mana pun tidak berguna kekayaan dia tu untuk menghalang apa yang Allah SWT telah tentukan. Jelas tu kita nampak benar tu nampak benar lah. Ada piti boleh tahan mati, tak boleh. Sakit setengah-setengah tu boleh lah, boleh pun Allah SWT nak lagi. Ya akhirnya mati juga, tak sia juga. Pitih habis cakap nak pergi berubah mana, boleh, tak sia juga. Allah SWT tak sia, tak sia. Kalau keturunan pun lagu tu juga, lagu tu. Tak berguna. Kita nampak dalam dunia lagi nampak. Jadi ini semua ni berkait dengan takdir belaka, berkait dengan takdir. Kemudian bab man ta'awwadha billah min darakis syaqa. Nampaknya tak ada berhabis. Lewat. Wallahu a'lam.